各位马来西亚同胞，大家晚间好。Saudara Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Diem Kuan Eng, Saudara Sabu, pemimpin-pemimpin DAP, PAS dan PKR, saudara-saudara dan saudari-saudari, selamat malam dan salam sejahtera. Sudah satu minggu Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah masuk penjara kali yang keempat. Daripada Sodomi 1 to Sodomi 2, 17 tahun. Apa ini? Apa makna ini? 从 Sodomi 1 到 Sodomi 2 17年，代表什么意义？什么意思？ Saya rasa selain daripada Anwar Ibrahim perlu balik ke penjara kali yang keempat, dan kita berkumpul oleh kerana kita mahu membebaskan Anwar Ibrahim. Khasnya dan yang lebih besarnya untuk teruskan perjuangan beliau untuk keadilan, untuk kebebasan, untuk perpaduan negara, untuk kemajuan negara. Tetapi Sodomi 1 to Sodomi 2, saya rasa apa yang penting ialah ini menunjukkan bahawa negara sudah mundur. We've gone back to 17 years ago, from Sodomi 1 to Sodomi 2. We should be going forwards. Greater freedom, greater justice, greater human dignity. But we have gone back to the era of 17 years ago, from Najib back to Mahathir. Betul? Itulah apa yang kita perlu merenung. 17年 Sodomi 1到 Sodomi 2，象征很严重的一个意义，就是我们已经走回头了，我们已经向后退。17年，我们应该朝向更加民主、更加自由、更加开放的一个马来西亚。事实上，我们已经倒退了，这个是我们国家的悲哀。Inilah tragedi Malaysia. Inilah satu malapetaka untuk negara kita. Dan sebab itu kita perlulah sebagai rakyat satu padu. Oleh kerana apa yang berlaku dalam Mahkamah Federal, Mahkamah Persekutuan sangat tidak adil, menunjukkan bahawa kita tidak berjaya untuk memulihkan kebebasan, independence, integrity, impartiality, professionalism. We should move forwards. We feel we're going back. Dan Federal Court, keputusan Federal Court, Najib sudah berjaya dalam Federal Court. Tetapi Federal Court sudah kalah dalam dua mahkamah lebih tinggi. Opinion in Malaysia, dia kalah betul. Kita semua bersetujui apa yang berlaku dalam Federal Court tidak adil. National Call Opinion antara bangsa pun mereka sudah kalah. Betul? Dalam satu minggu ini tak pernah berlaku apa yang berlaku. Condemn United States, UK, Germany, Canada, Australia, New Zealand, Germany, European Union, dan tak pernah buat begitu banyak pertubuhan-tubuhan human rights, judicial, legal, press mengutuk, semacam International Commission of Juris, semacam Amnesty International, semacam Human Rights Watch, atau
Washington Post baru-baru ini, Washington Post adalah satu editorial bahawa Presiden Obama janganlah menjemput Najib ke Washington oleh kerana apa yang baru berlaku ialah menganiayai. Hari ini Chief Justice Tun Arifin Zakaria kata, jangan jemuh, don't criticize the Federal Court of Opinion. Kalau tidak akan ambil tindakan, adakah mahkamah akan cadang bahawa we break diplomatic relations with United States, we break relations with UK, we break relations with Australia, New Zealand oleh kerana kerajaan mereka mengutuk apa yang berlaku dalam Federal Court. 我们是否要他们要建议我们跟美国、跟英国、跟澳洲、跟纽西兰、跟加拿大其他的国家这个邦交，截断这个邦交，因为他们批评联邦法庭的最高法院不能够的。We cannot go and become isolate ourselves from the world. It is that. Itulah sebab kita perlu, Anwar Ibrahim cinta negara ini. Bila ada diberi nasihat, jangan balik. Kalau balik akan menghadapi lagi jail sentence. Tetapi dia berani. He wants to come back. Oleh kerana dia orang rakyat, a patriot, a Malaysian patriot who loves this Malaysia and wants to fight for the rights of this country. Saya ingat apa yang berlaku 69 Mei 13, saya ada di Sabah. Isteri saya, rakan saya kata jangan balik ke KL. Oleh kerana dalam blacklist, ISA akan ditahan. Masa itu saya barulah dipilih sebagai ahli parlimen untuk mendam Melaka masa itu. Dan saya rasa bagaimana saya boleh lari semasa rakyat perlu pimpinan. The time when the country needs leadership, how can you run away? So although I told my wife, I told my family, I'm not coming back, I was on the way back. I came back because that is my duty, to come back to this country to fight for the rights of the people. But then I was 28 years old. Anwar is 67 years old. He goes in 5 years jail sentence, keluar lagi 5 tahun, disqualified, semacam ning masa 18 months in jail, and after that another 5 years of lost disenfranchisement as civil rights, fighting for the rights of a 15-year-old Malay girl. So for Anwar, 77, is that fair? Adakah ini adil? Komplain mak? Should he come out? Should he be free? 应该吗？应该恢复自由吗？现在怎么办？ What can we do? The highest court of the land has finally decided. What more can be done? Of course, I don't think Anwar will seek a pardon. But the people can, after all, in a parliamentary democracy, it's the people who are the most powerful. 在一个民主国家，人民最大的权利，对不对？ There's such thing as a people's power, kuasa rakyat. Kita boleh membebaskan Anwar. Kalau kita dalam PRU 14 tumbang, jatuhkan UMNO, jatuhkan BN, kita boleh membebaskan Anwar. Betul? So that is our battle cry for change. First step, 14 general election, topple UMNO, topple BN, and we will
free Anwar Ibrahim. And he will be able to carry out his destiny as the Prime Minister of Malaysia. But to do that, Pakatan Rakyat must survive. Pakatan Rakyat must survive. Kita tak nafikan bahawa Pakatan Rakyat menghadapi masalah. Kita ramai orang tanya, bolehkah Pakatan Rakyat kekal atau Pakatan Rakyat akan pecah? Kita ada masalah. Saya rasa masa sampai di mana semua pemimpin Pakatan Rakyat, DAP, PAS, PKR, kita ada bertanggungjawab yang sama untuk menyelamatkan PR. Betul? It is a responsibility, a heavy responsibility of all leaders, DAP, PAS dan PKR, to save Pakatan Rakyat. Bagaimana kita boleh menyelamatkan Pakatan Rakyat supaya kita boleh memenuhi harapan rakyat, di mana dalam PRU 13 kita dapat 52% pengundi-pengundi sokongan daripada mereka, dan Najib minority Prime Minister saja. Cara ialah kita ada menghadapi perbezaan. Satu cara saja untuk menyelamatkan Pakatan Rakyat ialah kita balik ke pangkalan jalan. We go back to our basics. We go back kepada apa yang kita bersetujui. Dua prinsip yang utama. Satu ialah common bersetujui, semua dalam common policy framework. Apa yang kita tidak ada bersetujui tidak dalam common policy framework. Kedua, consensus principle, bahawa apa-apa keputusan yang kita dibuat perlulah persetujuan tiga parti, bukan satu parti atau dua parti, tiga parti. Kalau kita balik kepada dua prinsip ini, saya rasa kita boleh menyelamatkan Pakatan Rakyat. Dan sebab itu pada hari Khamis apabila saya di Alor, saya dah buat cadangan bahawa kita ada satu 8-year roadmap for Pakatan Rakyat. Ia 8 年大计，明年8年大计，so to take the country, to save Anwar Ibrahim, and to take the country into the 14th general election. But wait, 8 years, 3 years from now to the next election, roughly 3 years. And that's also roughly when Anwar will imprisonment. And after that, our promise to the people, if we win Putrajaya, kalau kita berjaya memerintah Putrajaya untuk 5 tahun, dasar-dasar common policy framework yang akan jadi landasan kita untuk parti, untuk Pakatan Rakyat. So 3 years, 5 years, 8 years. Apabila kita tubuh Pakatan Rakyat April 2008, kita tidak ada apa-apa term berapa lama untuk Pakatan Rakyat. 10 tahun, 20 tahun tak tahu. Sekarang kita okey. So kurang-kurangnya 8 years. 8 years commitment. Kalau kita buat itu komitmen, saya rasa kita adalah satu formula untuk menyelamatkan Pakatan Rakyat. Kita sedia menghadapi PRU 14 untuk selamatkan Anwar daripada penjara, untuk beri peluang kepada negara a new tomorrow for all Malaysians. Pada hari pagi Khamis, saya buat cadangan di Alor. Malam itu Tok Guru meninggal dunia. Saya rasa pun miss opportunity untuk bincang perkara ini dengan Tok Guru. Oleh kerana saya percaya kalau Tok Guru Nik Aziz ada, dia akan memberi sokongan yang penuh kepada cadangan 8-year roadmap for Pakatan Rakyat. Oleh kerana
beliau ialah seorang arkitek Pakatan Rakyat. Kita Pakatan Rakyat ada hari ini boleh berjaya oleh kerana sokongan kuat oleh Tok Guru Nik Aziz. Dan saya percaya bahawa masalah-masalah kita sekarang ada dalam PR, khasnya antara DAP dan PAS boleh diatasi. Khasnya masalah mengenai hudud. Masalah mengenai hudud dalam 2012 Presiden PAS pun ada memberi pandangan. Hadi, hudud hanya dilaksanakan jika cukup syarat. Inilah apa dia dalam interview masa itu. Dan dia kata sebagai contoh, gaji minima kena ada. Kalau dia mencuri sebab gaji tak cukup, dia hudud tak boleh dilaksanakan. Sebab tak cukup syarat nak laksanakan hudud itu kena faham. Saudara, ada syarat. Masa apa yang kita dapat persetujuan masa dahulu ialah bahawa syarat tak cukup. Dan kalau kita ada area plan, kita setuju bahawa kalau tak dapat persetujuan tiga-tiga parti mengenai tukar apa-apa prinsip, kita balik kepada apa yang kita bersetuju. So I think those are the basis where we can start anew. Kita boleh menyelamatkan Pakatan Rakyat. Dan kita mahu menyelamatkan Pakatan Rakyat. Yes or no? We want to save Pakatan Rakyat, isn't it? We want to save Pakatan Rakyat because we want to save Anwar Ibrahim. Dan saya percaya bahawa adalah syarat-syarat di mana semua pemimpin-pemimpin DAP, PAS dan PKR kita boleh balik kepada pangkalan jalan untuk meletakkan syarat di mana kita boleh harap berjaya untuk menyelamatkan negara kita, menyelamatkan Anwar Ibrahim supaya dalam PRU 14 kita berjaya untuk memerintah. Tapi UMNO mereka sangat tricky. Mungkin mereka tidak akan ambil bahagian dalam cempaka. Ialah kerusi Tok Guru Nik Aziz. Tapi mereka will go all out in Permatang Pau. Mereka mau create distrust, mau create disunity antara DAP dan PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Mereka pun ada niat jahat yang lain, semacam UG, Unity Government. Itulah satu cadangan di mana UMNO, pemimpin strategis UMNO adalah berminat. Boleh dapat sokongan dan daripada PAS, UMNO boleh unity government, form a unity government. Tok Guru sangat jelas. Nik Aziz, pendirian beliau kata dia tolak cadangan ada unity government. Sebab itu kehilangan ketiadaan Nik Aziz, kita rasa pun satu kehilangan. Tapi saya pun curious, bagaimana kita boleh ada unity government apabila dalam UMNO tidak ada unity? Adakah unity dalam UMNO? Ada perpaduan dalam UMNO? Adakah? Kita tahu dalam UMNO sekarang power struggle going on. Ada puak-puak yang mau menjatuhkan Najib. Betul? Who is heading the campaign to topple Najib? My good friend Tun Mahathir. There is no unity in UMNO. How can they suggest a unity government between UMNO and PAS? Tapi itulah masalah kita perlu menghadapi, dan saya rasa malam ini satu mesej yang sangat jelas kepada Najib, kepada pemerintah bahawa rakyat bersatu padu. Rakyat
bersatu padu menyelamatkan Anwar Ibrahim kalau perlu, kalau boleh pada PIU 14. So let's unite, continue to unite， 继续的团结来挽救，明年挽救安华。谢谢各位。